apabila Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali menjemput saya untuk forum ini, saya rasa tercabar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sampai agama Islam ini yang telah saya pilih lebih kurang 27 tahun yang lalu, kalau sampai sudah dirobek-robek sedemikian rupa, dan yang melakukannya itu bukannya orang lain Islam itu sendiri. Dengan sebab itu saya tampil ke depan. Mana maksud saya? Saya perlu tampil ke hadapan pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Dan saya pun sudah menulis artikel ini, saya sudah hantar kepada Pusat Malaysia semalam, dan saya harap dia keluar pada besok hari. Saya sudah nyatakan pendirian ini dalam tulisan saya yang seterusnya. Tuan-tuan, apabila yang bahagia Datuk Puan Hassan sebutkan tadi 600 tahun dahulu, saya nak mengimbau sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa sangka benua alam lain ini yang dulu rata-ratanya orang Melayu beragama Buddha Hindu, dan dengan sekelip mata orang Melayu boleh berubah dan memeluk agama Islam. Dan orang tertanya-tanya, kenapa begitu cepat? Kenapa proses itu tidak berjalan perlahan-lahan? Dan tuan-tuan tengok, dengan budaya Melayu yang meletakkan raja itu, tuan-tuan tengok yang meletakkan raja sebagai ketua tertingginya. Apabila raja memeluk agama Islam, orang Melayu tidak berbelah hati ikut rajanya memeluk agama Islam. Sebab itu apabila kita berbincang soal ini, raja Melayu dan juga agama Islam ini, dia ibarat isi dengan kuku ataupun darah dengan daging. Dia tidak boleh dipisah. Sebab itu perlembagaan 160/2 mengatakan orang Melayu itu beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Maksudnya lebih kurang, saya ni lebih kurang itulah Melayu lah macam dan mengikut perlembagaan. Saya tengok perlindungan terhadap Islam dan orang Melayu ini begitu besar. Kalau tuan-tuan tengok pun perlembagaan di negara-negara Arab, tidak ada perlindungan sebegitu besar. Tetapi di negara kita, orang Melayu tidak boleh keluar daripada Islam. Kalau dia keluar, maknanya dia sudah tidak Melayu. Ini saya tengok, tuan-tuan dan puan-puan, satu perlindungan yang begitu besar. Sebab itu saya begitu terkejut apabila ada seorang yang kita sebutkan tadi menyebut bahawa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. There's no compulsion in religion. Dulu ini panjang sikit mukadimahnya. Itu bukan nak panjang, pendek dan senang. Apabila saya dulu mengambil keputusan memeluk agama Islam, walaupun pada awal lagi saya sudah cenderung untuk memeluk agama Islam, ketika itu pun tuan-tuan tidak boleh paksa saya untuk memeluk agama Islam. Sebab ini trend. Kalau saya rela, ketika saya sudah rela, saya mengatakan hasrat saya untuk memeluk agama Islam, barulah tuan-tuan boleh tolong saya untuk memudahkan saya memeluk agama Islam. Dan apabila saya telah memeluk agama Islam, sebab saya pilih, bukan orang lain paksa. Sebab itu pada pemahaman saya, surah Al-Baqarah ayat 256 ini, tuan-tuan tengok untuk orang-orang seperti kami inilah, saya ini, apabila telah memeluk, pertamanya kita tidak boleh paksa dia memeluk agama Islam. Dan apabila saya telah memeluk agama Islam atas kerelaan saya sendiri, sudah tentu saya tidak boleh keluar dengan sewenang-wenangnya. Sebab agama Islam itu, agama Islam bukan agama kedai kopi, suka masuk tak suka keluar. Tetapi pemahaman orang yang disebutkan tadi sebegitulah. Dan saya heran kenapa dan mengapa kejahilan ini
ini boleh berlaku, kita sanggup gadaikan kepentingan agama untuk mendapat undi dan kuasa. Ini saya cukup bimbang. Budaya yang mula melanda masyarakat Melayu Islam hari ini, itu mukadimah secara lebih kuat tu. Saya tak boleh cakap banyak-banyak sebab kita ada ahli panel, 3 orang ahli panel. Yang berhormat Dato' Zulkifli Nordin tidak dapat hadir sebab ada perkara-perkara yang beliau disebutkan tadi, ada perkara lalu lintas. So tak apalah, dengan 3 orang ni pun sudah cukup untuk menghangatkan Dewan Kelab Sultan Sulaiman ini. Saya mulakan tuan-tuan dan puan sekalian, nak siapa dulu tak tahu ni. Ustaz Ismail Mina, bagi dulu lah orang lama dulu bercakap kalau sekalian, kalau boleh saya cadang nak buat macam forum perdana je, cakap 5-10 minit, lebih tu bisa pusing, supaya tuan-tuan dan puan pun mudah beralih pada seorang-seorang kan. Nanti kalau dia seorang 10 sampai 30 minit, arah juga nak nunggu habisnya kan. Bukan apa, hak lain yang nunggu ni. Sial dah, Jadi biarkan dia lah 15 minit, pusing sekali, jadi tak lama menunggunya. Baik, kalau boleh Ustaz Ismail Mina, Presiden Muafakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa dan mengapa perkara ini boleh berlaku dalam keadaan kita sedar. Saya tidak akan bercakap dan saya tidak akan hadir kalau umat Islam dia tidak sedar apa yang sepatutnya dicakap. Tetapi kalau tuan-tuan bercakap kalau merugikan Islam, ketika itu kita kena tampil untuk mempertahankan agama yang suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi, saudara moderator, Dato' Tuan, KP Jasra, Dato' Ibrahim, hadirin, dan ahli panel yang bersekalian. Saya terus pada maudhu oleh kerana kita mengejar masa. Pertamanya kita syukurlah sudah tentu berawal masalah kerana inisiatif perkasa untuk membuat program yang macam ini. Saya bebas sihatkan sebab saya tidak ada kebebasan untuk bercakap. Maka saya hadkan perbicaraan ini di dalam konteks kebebasan bertukar agama. Maka pertamanya kita kena mesti faham tasawur ataupun epistemologi bebas mengikut Islam. Kita tidak boleh melihat Islam dari luar Islam. Ini problem aktivis politik sekular liberal yang di mana Dr. Fuad sebut perantaian yang sudah lama, bahawa bagi kumpulan yang bercakap mengenai kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama masing-masing, memeluk agama apa saja, ialah mereka melihat dari perspektif liberalisme agama. Ini problem pemikiran pasca modernisme yang sudah masuk ke dalam pemikiran aktivis Islam pada semasa, kemudian ditransformasikan di dalam bentuk pemikiran konkret yang dizahirkan mereka sekarang ini. Ini level fenomena yang paling bahaya sekarang, yaitu seperti kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, seorang pemikir dan aktivis dakwah abad ini, rahimahullah, sudah meninggal, bahawa dari segi sejarahnya fenomena bebas ataupun fenomena tukar agama yang istilahkan dalam pemikiran akidah dan fiqh sebagai murtad. Oleh yang demikian, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tidak ada gerakan pemurtadan. Tetapi sekarang ini dia duduk tak sedap, dia diri Islam tu dia kat itu kan. Dia tak boleh dia duduklah. Tetapi sekarang ini ada satu gerakan, muncul gerakan pemurtadan yang dua sifatnya. Satu sifat zahir, itu kurang bahaya. Tetapi gerakan pemurtadan senyap
Ini yang paling bahaya, yaitu pemurtadan di dalam pemikiran dan falsafah hidup, termasuk pemikiran dan falsafah politik. Sebab itu kita lihat beberapa hari yang lalu pemikiran ini telah dizahirkan secara terbuka. Malangnya orang ini bercakap pada audiens bukan Islam. Sepertinya bapaknya bercakap di lunch economics di kalangan di depan audiens yang bukan Islam. Cuba mereka itu bercakap di kalangan audiens seperti tuan-tuan, saya tak tahulah apa nak jadi. Jadi ini fenomena ini wajib kita tangani dengan satu zara'i. Wajib ini kena pegang. Jangan lihat kita apa yang kita buat kena. Jadi menyekat benda yang boleh membuat kemungkaran. Tetapi orang ini, kumpulan ini bercakap fatwa membuka peluang kepada pemurtadan. Ini yang menjadi masalah kita. Sebab itu kata Maulana Abdul Hasan Al-Alwi rahimahullah bahawa gerakan pemurtadan sekarang ini lebih bahaya daripada murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar apabila ada orang yang tidak membayar zakat, beliau radhiyallahu taala memerangi mereka. Tapi kata nanti sekarang tak bolehlah, oleh kerana sebab-sebab yang tertentu. Tetapi seperti mana mukadimah Datuk Fuad tadi, bahawa kita mesti berjihad menerangkan kepada masyarakat bahawa fenomena ini adalah bahaya dan kumpulan yang berfikir sedemikian tidak boleh dibiarkan untuk menguasai pemerintahan negara ini. Kerana Akbar the Great, Maharaja Mughal, apabila difaham bebas agama, sebenarnya tidak bebas, dengan doktrin dan konsep dipindahinya, maka musnah Empire Mughal sekitar 200 tahun lebih kurang itu. Maka kita jangan cukup setakat itu, setakat permulaan Allah. Terima kasih Ustaz Ismail Minam. Saya ingatkan Ustaz nak cakap lama, rupanya makin pendek jawabnya. Apa Ustaz? Kita bagi peluang pula. Kalau boleh saya nak beralih kepada yang berhormat Datuk Hasan Ali. Datuk sambut pula Datuk. Ya. Kenapa sedemikian rupanya masyarakat kita hari ini bercakap seolah-olah kita tidak mahu melindungi agama kita ini, ya, tetapi sengaja kita nak mencari publicity murahan seperti Datuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara pengurusi majlis, ahli-ahli panel dan khusus kepada tetamu Datuk Fuad dan Sri Hasan dan juga kepada Datuk Ibrahim Ali, teman-teman saya yang hadir pada malam ini. Saya terus nak pergi kepada ucapan Datuk Fuad tadi. Di hujungnya tu, di hujungnya kalau saya simpulkan, puak-puak ini sanggup buat apa saja. Mereka sanggup korbankan perlembagaan, mereka sanggup korbankan hak-hak istimewa orang lain, bahkan mereka sanggup mengorbankan Islam itu sendiri atas niat hasrat untuk menawan Putrajaya. Saudara, bagi saya ini kocakan-kocakan, bisa saja scribbles. Gelombang akan berlaku. Mereka tidak akan berhenti-hentinya atas nama nak mendapatkan satu kekuasaan, mentadbir, mengurus, memerintah negara ini dan menampakkan dia sebagai Perdana Menteri. Apa pun boleh berlaku.
Saudara-saudara, saya setuju sangat dengan Datuk Fuad. Ucapan dia tadi, rentetan-rentetan peristiwa yang menggambarkan manusia ini. Dan kalau saudara lihat, saya nak sebut saudara, bagi saya statement yang dikeluarkan oleh Nurul Izzah tadi, yang kita dengar, yang kita tatapi, yang kita baca 2-3 hari ini, saya tak nampak boleh ada penafian kepada statement ini. Saya tak nampak langsung. Daripada Malaysia kininya, Malaysia designer yang dipetik dan dipetik dan dipetik dan dipetik, saya dah tonton video itu kali yang kelima pada malam ini. Saya dah tengok satu persatu. Tak ada cara nak tarik balik, nak menerangkan lagi. Itulah hasratnya. Hasrat ayahdanya, hasrat dianya, hasrat partinya, hasrat kumpulan 3 partinya dalam Pakatan Rakyat. Itulah dia. Saudara, perkaranya ialah respons kita tentang itu. Respon Dr. Redwan, respon Dr. Yusri, respon Tuan Haji Ismail Mina, respon seluruh masyarakat Islam, 28 juta penduduk, 65% orang Islam, harus memberikan respons, kerana ini adalah merupakan survival. You and I are fighting for survival. Bukan survival Hasan Ali, tapi generasi Hasan Ali yang akan datang. Bukan survival kita yang ada dekat sini, survival generasi kita yang akan datang ini. Saudara-saudara, saya nak sebut, mereka timbulkan persoalan ini, keraguan-keraguan. Beberapa keraguan mereka akan timbulkan. Keraguan tentang perlembagaan, keraguan tentang hak-hak istimewa orang lain, keraguan tentang berbagai-bagai lagi tuntutan sosial, pendidikan, berbagai-bagai lagi. Tapi satu lagi keraguan yang saya, Datuk Fuad menyebutkan tadi dan teman-teman ini tidak boleh sama sekali menerimanya. Keraguan yang ditimbulkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Inilah agamanya. Agama Islam yang diwariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan bila ayat yang menyebutkan dalam surah Al-Maidah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah meredhakan Islam ini menjadi agama pegangan kita. Bukan agama ini being blessed by our parents, not being blessed by the Prophet himself, but the blessings come from Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara, untuk saya, anak saya, cucu saudara, cucu saya. Saudara, tidak ada lagi yang besar lebih daripada perjuangan jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang lebih hebat daripada kata-kata jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pas dah tak sebut perkataan jihad macam Datuk Fuad menyebutkan tadi. Pemimpin PAS tak sebut lagi perkataan jihad. Pemimpin PAS pun sebut, saudara-saudara, sebut tentang human rights. Pemimpin PAS menyebut tentang demokrasi. Pemimpin PAS menyebut tentang LGBT juga, seolah-olah mempertahankannya. Pemimpin PAS kaku, beku, bisu bila kenyataan yang dikemukakan oleh Nurul Izzah dalam forum ini. Siapa sebelah Nurul Izzah? Pemimpin PAS, seorang doktor berpelajaran tinggi, pemimpin PAS pusat, hebat. Tapi di akhirnya, kalau saudara tengok video sampai akhirnya, dia antara manusia yang bertepuk tangan meraihkan kepada Pak Nurul Izzah. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan pemikiran manusia. Atas nama kekuasaan Datuk Fuad sebut tadi, tepuk tangan, tepuk. Kehadirannya sendiri, saudara-saudara, meragukan kita. Tuan-tuan boleh baca tulisan dalam putusan hari ini. Seorang penulis bernama Dr. Zainul Fitri, tuan-tuan dan puan, menulis dengan panjang lebar mengenai forum yang diadakan itu.
Siapa yang ada forum itu? Berapa orang Islam? Orang yang bukan Islam kebanyakannya. Orang yang tidak ada pengetahuan Islam. Kalau Islam pun yang menjadi ahli panel yang begitu ramai, 9 orang yang menjadi ahli panel itu, saudara. Macam mana orang ini boleh cerita tentang Islam? Macam mana orang ini boleh cerita tentang negara Islam? Macam mana orang ini boleh cerita tentang kehebatan negara Islam? Macam mana? Saudara-saudara, inilah saya nampak. Tetapi saya nak kaitkan tuan-tuan dan puan-puan, permasalahan yang disebutkan, siapa juga bebas memilih agamanya atas nama la ikraha fiddin, termasuk orang Melayu pun bebas untuk memilih agama. Saya nak tanya kepada ayahanda, kepada Nurul. Saya nak tanya kepada Nurul sendiri. Redakah dianya, anak dianya, cucunya menikah agama? Redakah dia? Saudara, bagi saya, bagi saudara, biar mati saya, saudara, biar mati saya akan menceritakan. So, saudara, saya nak sebut kepada saudara, selama ini tuan-tuan dan puan-puan, yang tak boleh mengembangkan agama orang lain kepada Islam ada peruntukannya dalam perlembagaan, dalam enactment. Orang bukan Islam tidak boleh mendakwahkan agamanya kepada orang Islam. Tetapi yang ini tuan-tuan, dalam forum itu orang Islam sendiri, yang membuka pintu seluas-luasnya kepada orang Islam untuk memilih agama apa yang patut dilakukan. Saudara-saudara, kesannya sangat besar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, jadi dan kita ada satu yayasan namanya Yayasan Murni Aqidah. Saya nak bagi tahu saudara-saudara, bila kita bertemu dengan orang-orang Islam yang sudah murtad, orang-orang Islam yang telah dikristiankan, bilangan mereka yang diberikan jawatan sebagai pastor, paling tidaknya dikatakan dalam klip video yang dirakamkan, sekurang-kurangnya ada 20 ke 30 pastor Melayu di Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan di Shah Alam. Setiap satu pastor setiap minggu melatih, memimpin, memberikan pendidikan Kristian setiap minggu kepada 200 ke 300 orang setiap satu pastor. Kalau ada 30 pastor, maknanya 6,000 orang Melayu yang telah murtad, saudara, di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Petaling Jaya. Kalau Nurul Izzah punya tuan-tuan, cadangannya, kenyataannya itu menjadi kenyataan, tak payah lagi lah saudara. Bukan 2,000 orang, bukan 6,000 orang, anak saudara, anak saya orang yang menjadi mangsa. Cucu saudara, cucu saya menjadi mangsa. Sebab anak-anak kita ini memang tuan-tuan, dibandingkan dengan saudara dan saya, dibandingkan bapak-bapak kita, datuk-datuk kita, saudara-saudara, oleh kerana perkelilingan sedemikian rupa, persekitaran sedemikian rupa, pegangan terhadap akidah agak longgar, pegangan terhadap agama akan longgar, dibukakan lagi pintunya oleh Nurul Izzah. Maka tuan-tuan tengok demografi 30 tahun daripada sekarang Malaysia, demografinya sudah berbeza. Tidak ada lagi Melayu itu mesti Islam, Islam itu mesti Melayu yang disebutkan tadi, yang Datuk Puan pun menyebutkan. Saudara akan lihat nanti peta rupa bangsa Malaysia, terutamanya orang Melayu, namanya Melayu, tetapi etikat dalam hidupnya, akidahnya bukan lagi akidah yang menjadi inti kepada orang Melayu sebagaimana termaktub dalam perlembagaan yang disebut tadi tuan-tuan. Melayu seperti Islam mestinya berbahasa Melayu, mestinya mengamalkan kehidupan yang bercorakkan kepada Melayu. Akhirnya saya ingin menyebutkan, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan gerakan ini akan terus, gerakan ini akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Benteng, saudara-saudara, adalah benteng. Saya adalah bentengnya. Anak-anak saudara adalah bentengnya. Perkasa adalah bentengnya. Jadi bentengnya. Seluruhnya mesti mempertahankan kehebatan
tentang keagungan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Indonesia kalau tuan-tuan baca kempen Save Maria, dilaporkan hampir setiap tahun hampir 2 juta orang Indonesia bertukar agama kepada agama Kristian sebab tak ada perlindungan. Dan tuan-tuan tengok di negara kita ini, saya nak bangkitkan sedikit, kita ada majlis perundingan antara agama-agama. Ada 4 agama di sini. Sebab itu kita menolak jemputan mereka untuk menjadi ahli majlis perundingan. Sebab kalau umat Islam yang ada 60, lebih pada 60%, wakil kita seorang. Sedangkan agama-agama lain yang sedikit-sedikit itu ada lebih pada 4, 5, 6 dan sebagainya. Bila undi dah tentu kita kalah kan. Sebab itu kita tolak dan kita tubuhkan jawatan kuasa antara agama, di mana perwakilan kita mesti lebih pada 60% daripada agama-agama yang lain. Ini baru betul nak menjaga agama Islam. Sama juga apabila kita tahu dah, bila forum itu dianjurkan, bilangan bukan Islam itu lebih ramai daripada bilangan orang Islam. Saya tengok tadi berapa ramai, tak tahu ada masuk 10 orang. Yang Islam tak tahu ada berapa, pokok seorang je dah. Saya tak pastilah. Tuan-tuan kena tengok, tuan-tuan. Saya terus terang saya sebutkan, dulu sebelum saya memeluk agama Islam, saya menganut 2 agama. Satu agama Buddha di mana saya dilahirkan, dan kemudian bagaimana saya memeluk agama Kristian sebab didaiyahkan kepada saya ketika itu. Dia nak daiyah ketika itu saya bukan Islam, tak apa. Tetapi dalam perkara 11/4, orang bukan Islam tidak boleh mendaiyahkan agama mereka kepada orang Islam. Ini perlindungan, tuan-tuan. Sebab itu bila kita berhujah ini, bukan saja kita boleh quote nas-nas Al-Quran dan sebagainya, tetapi dilihat secara bersama peruntukan perlindungan dalam perlembagaan. Sebab itu kalau tidak tahu, rujuk kepada pakar, baru kena. Ini dah tak tahu dia nak cakap juga. Ni jenis mangkuk kepala, mangkuk ayun. Geram ni tuan-tuan ni. Saya kalau tak tahu Islam, sebab saya ni masuk Islam, tuan-tuan. Dulu kalau saya tak tahu, saya akan rujuk kepada orang yang lebih mahir, lebih pakar. Sebab itu cara kita. Sebab ini bukan bidang kita, kita rujuk pada pakar. Jadi kalau kita pun begitu juga, kalau kita tidak faham nak mentafsirkan sesuatu ayat dan sebagainya, rujuk pakar. Bukan cakap dulu baru rujuk. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalam akhbar semalam, dia setelah dicakap baru dia merujuk kepada bekas mufti Perlis. Ya, lepas itu kita ada Sri ulaskan apa kaitannya Dr. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ishrah li sadri, yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Prof Ridwanti, rekan-rekan panelis, Dr. Hasan, Haji Ustaz Ismail Mina, Datuk Ibrahim Ali dan seluruh staf perkasa, Datuk Fuad dan Sri Hasan, selaku pimpinan jasa, wakil-wakil pimpinan tubuhan-tubuhan, sahabat fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini memilih kita, ya, memilih kita untuk menyatakan sikap untuk bangkit, menunjukkan bahawa di negara kita ini
kita tidak akan benarkan mana-mana individu tanpa mengira siapa dia, pakai tudung ke tak pakai tudung ke, status dia ustaz ke apa ke, untuk bercakap sewenang-wenang tentang agama Islam di negara kita. Negara lain, Amerika, kita serahkan Obama lah. Tapi ini Malaysia. Saya nak cakap ini satu poin penting. Tolong. Jangan lupa kita berada di bumi mana. Kalau dah seberang tampak di Singapura, itu hal lain. Itu sejarah yang sudah terlepas. Tetapi adakah kita hendak biarkan bumi yang masih berdaulat, bumi yang agamanya adalah Islam, yang syahadahnya perkara 3 pelbagai ini juga hendak dilayan seperti bumi tidak bertuhan? Sekali-kali kita tidak akan redha. Dan kehadiran kita pada malam ini adalah salah satu bukti bahawa kita tidak akan sekali-kali redha untuk apa yang ada, apa yang sudah ada di negara kita ini, kita biarkan terhakis. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Perkasa. Jadi saya kadang-kadang simpati juga dengan Perkasa ni. Macam-macam imej dan momokkan yang cuba dimomokkan kepada Perkasa ni. Apatah lagi pimpinannya Datuk Ibrahim Ali, bukan sebarang orang. Tapi ini kita dalam Islam ini, tuan-tuan, kita diajar, kita orang beragama, kita orang berprinsip, ada panduan. Orang Islam bukan orang yang mudah-mudah nak termakan dengan memomokkan, yang nak termakan, nak tertipu dengan yang zahir. Nak tertipu dengan yang zahir. Pesanan Sayyidina Ali yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali mengatakan, la ta'riful haqq birrijal bal a'riful haqq ta'rif rijal. Maknanya jangan kamu hendak mengkhususkan kebenaran itu berdasarkan orang seseorang atau imej seseorang. Kalau seseorang itu mungkin pernah latar belakangnya, ada latar belakang gerakan Islam, gerakan dakwah misalnya, ya, janganlah kita dengan sebab itu atau imej agama dan sebagainya, janganlah sebab itu sepanjang-panjang ataupun segala apa yang keluar daripada mulutnya kita katakan mesti betul. Tidak. Agama kita mengajarkan kau kita kena kenali apa yang benar. Yang benar tetap benar. Maka kalau kita kenali kebenaran, maka kita akan kenal ahli-ahlinya, orang-orangnya, siapa yang benar itu berdasarkan mesej yang dibawa. Ya, jadi tahniah kepada Perkasa. Biarlah apa orang kata, yang benar katakan walaupun pahit, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun yang pahit. Ya, begitu juga setengah media, antaranya Utusan Malaysia, juga kadang-kadang kita simpati macam-macam serangan terhadap Utusan Malaysia. Sedangkan kita tengok Utusan Malaysia adalah antara media yang terus-menerus berani menzahirkan mesej-mesej yang jelas untuk mempertahankan kedudukan Islam dan umat Islam di negara. Seolah-olah macamlah media lain itu profesional sangat. Ni saya nak tegur.
Malaysia kini, minta maaf. Saya dengar ada wakil kat sini, tak apa, elok ke tak? Adakah profesional dan adakah patriotik? Adakah bersifat cintakan negara? Kalau tuan-tuan baca Malaysia kini, ada ruangan-ruangan opinion, pandangan tak siapa-siapa, bukannya tulisan pemberita atau redaksi. Pandangan-pandangan ini di-highlight, pandangan-pandangan yang ekstrim dipilih, diletakkan di muka depan majalah akhbar, media ini. Pandangan-pandangan yang sangat bercanggah dengan semangat Malaysia, semangat perlembagaan kadang-kadang, ya, diletakkan di muka depan. Adakah ini sikap yang bertanggungjawab, sikap patriotik? Yang kita marah sangat dekat utusan Malaysia, pernahkah utusan Malaysia meletakkan surat pembaca yang tak tahu siapa penulis dia sebagai muka depan? Ya, jadi ini satu poin, Tuan Pengerusi. Ya, dalam kita membahaskan tentang kedudukan Islam dan tajuk yang kita bincang ini, sebenarnya tajuk ini bukan tajuk baru, bukan. Dan bukan tajuk yang sangat kompleks. Tajuk yang sepatutnya di negara kita ini sudah settle, sudah selamat, tidak perlu dijadikan masalah lagi. Tetapi inilah yang saya sentuhkan tadi, masih ada pihak-pihak termasuk sebahagian media yang sentiasa cuba untuk menimbulkan kekeliruan terhadap isu yang sepatutnya tidak patut, ya, menjadi punca kekeliruan, ya. Tetapi isu murtad ini, sama ada kita suka atau tidak, daripada dahulu lagi sudah ada, sentiasa ada pihak yang cuba untuk menjaga. Ketika saya bersama dengan rakan-rakan NGO Islam dari dulu sampai sekarang, dahulu kita ada kes Azlina Jailani, Dina Joy, ya, Azlina Jailani, seorang gadis Melayu Islam, yang ingin menukar status agamanya kerana dikatakan ingin berkahwin dengan seorang pemuda Kristian. Kita lihat kes seorang gadis yang sampai hari ini tidak muncul-muncul, telah diangkat, ya, hari-hari di mahkamah, penuh terlihat di mahkamah. Ketika kes ini dibicarakan, wakil kumpulan Kristian datang dengan pakaian rasmi, memberi sokongan setiap hari. Wakil media-media antarabangsa, satu kes kecil individu tetapi diangkat sebagai satu kes besar, cuba untuk merompak peruntukan undang-undang sehingga kes ini sampai ke mahkamah yang tertinggi dalam negara kita. Alhamdulillah, ketika itu kita lihat satu kebangkitan yang agak sepadu. Ketika itu, alhamdulillah, ketika itu sebelum pilihan raya 2008, tuan, kes Dina Joy. Sokongan secara zahir ataupun secara tidak zahir oleh umat Islam dan pelbagai parti politik adalah satu dan sepadu, sehingga berlaku perhimpunan besar di masjid wilayah yang saya yakin sebagian besar juga tuan-tuan di sini hadir, dan kita juga telah mengutip tanda tangan sokongan, petition sokongan yang hampir 1 juta tanda tangan telah kita himpun oleh perempuan-perempuan pembela Islam ketika itu. Alhamdulillah, dan saya yakin tuan-tuan juga di antara mereka yang telah memberikan sokongan terhadap, dan alhamdulillah, berkat doa kita, berkat munajat kita dan dengan rahmat Allah, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan memihak kepada kepentingan Islam dalam kes tersebut. Malangnya, tak lama selepas itu, saya melihat di internet suatu rakaman wawancara BBC
dengan ayat YB Nurul. Bagaimana apabila ditanya oleh wartawan BBC, masih ada dalam internet bahagian, kalau saudara diberi kuasa, macam mana sikap saudara terhadap keputusan mahkamah yang disiarkan, yang telah diputuskan baru-baru ini. Beliau berkata Mahkamah Persekutuan tidak sepatutnya memutuskan keputusan sebegitu. Dan ditanya lagi, adakah Lina Joy ini berhak untuk menukar agamanya? Dia menjawab dengan begitu yakin, it is her right. Inilah yang sedikit sebanyak menjauhkan hati saya, walaupun saya bekas Presiden Habib. Saya bekas Presiden Habib yang ke-6. Beliau bekas Presiden yang kedua. Tuan Ismail Mina ni usrah pengasas Habib. Tapi kawan-kawan, agama lebih utama dari segala-galanya. Ini bukan isu pribadi, isu prinsip. Banyak lagi dan sebahagian telah dihimbau oleh Datuk Fuad tadi. Senarai yang panjang. Ini bukan satu kes yang isolated. Sebab itu, kalaupun YB Nurul Izzah cuba untuk membetulkan kembali kenyataannya, satu percubaan untuk membetulkan berbanding dengan suatu siri kenyataan-kenyataan dan tindakan yang seragam, yang menimbulkan keraguan, sangat sukar hendak kita menyedapkan hati kita semata-mata dengan satu percubaan untuk membetulkan. Walaupun sudah tentu kita tidak menutup pintu untuk pembetulan, pintu taubat sentiasa terbuka untuk sesiapa, tetapi kita juga harus berhati-hati kalau ada individu-individu yang satu hari bercakap macam ni, tiba-tiba kononnya cuba nak membetulkan, kemudian buat lagi, betul minta maaf, buat lagi, minta maaf, buat lagi, minta maaf. Kita bukanlah dalam hadis Islam berkata la yudabu mu'min min juhri marratain. Tidaklah orang mukmin itu dipatuk oleh ular yang sama sebanyak 2 kali. Baik, saya rasa saya berhenti di situ untuk pusingan ini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Kita masuk pada pusingan kedua. Lepas dah habis, nanti kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, kita terbuka kan. Baik, pergi kepada Ustaz Ismail Mina. Yang bahagia Datuk Fuad Hasan tadi, dia lontar persoalan kepada kita. Tuan-tuan, kalau kita bergaduh dalam bidang politik ni, sekadar politik cukuplah. Jangan bawa tentang masalah agama, isu-isu agama ini, kesucian agama Islam ini, ya, apabila kita berpolitik. Sebab agama Islam ini begitu besar artinya, ya, kepada kehidupan kita sebagai umat Islam. Sama juga kepada wartawan Malaysia kini tu. Saya pun selalu juga diputar beliknya kenyataan saya pun kadang-kadang geram juga kan. Dia menyatakan kalau tuan-tuan tengoklah, kalau disebut saja utusan Malaysia mesti dia duduk kayak gitu je. Ni utusan Malaysia ini, tak tahu dia duduk kat mana, saya tak tahu. Bukan, tapi dia yang melaporkan tu wartawan orang Islam sebenarnya. Saya tuan-tuan, kalau yang lapor dia itu orang bukan Islam, saya kata dia tak faham kok. Ini bukan salah. Tapi kalau tanya saya sekalipun, kalau tanyalah, kalau saya ni sejahil umat Islam pun, apabila nak melaporkan sesuatu tentang agama ini, saya perlu berhati-hati. Sebab agama Islam itu agama kita. Tapi dia tidak, dia buka dia pekung yang ada ini, tanpa melihat siapa diri kita. Tuan-tuan, saya ingatkan
kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kaitkan apa yang Datuk Fuad sebutkan tadi. Lupakah kita maksud jihad yang sebenarnya? Kalau lupa, tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh Dr. Matthias Cham yang di bekas usaha politik Tuan Dr. Mahathir dulu. Dia menulis dalam bukunya dan saya yakin dia faham tentang Islam. Dia kata jihad yang paling tinggi sebenarnya adalah jihad mempertahankan agama. Saya nak beralih kepada Ustaz Ismail Mina. Kalaulah jihad itu yang paling tinggi mempertahankan agama itu adalah jihad yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ustaz, di mana kedudukan umat Islam hari ini dalam soal memperkatakan jihad mempertahankan agama? Ustaz Ismail, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut jihad, saya teringat statement Mursyidul Am Tibet. Dia nak Tibet, bukan nak Tibet, jangan tak Tibet. Dia Malaysia ada dua di Mursyidul Am. Satu Kota Baru, satu di Kuala Lumpur. Agak saya lah. Kecuali siapa nak menampakkan diri sebagai Mursyidul Am, tak ada masalah. Agak saya lah. But saya sangat-sangat bersetuju. Soal jihad dulu lah. Dalam jihad, dalam Quran banyak jihad, banyak perkataan tentang jihad, kemuliaan jihad. Itu saya rasa surah maklum. Dan pada malam ini pun kita telah melaksanakan satu aspek daripada jihad. Ini pada malam ini. Jadi jihad ada kaitan dengan apa yang pernah kita bincang di dalam maqasid syariah. Maqasid syariah. Hizbuddin memelihara agama. Sebab itu saya tidak mau jauh lagi daripada kebebasan bertukar agama. Kebebasan beragama tidak ada langsung di dalam kaum Islam mengenai bebas untuk keluar beragama. Tidak ada. Tidak. Kalau ada orang berpendirian demikian, kalau ada orang berpendirian demikian dalam epistemologi akidah Islam, dia sudah murtad. Maka hukum murtad ialah sesiapa yang badala dinahu, yang menukar agama dia, faqtulu bunuh. Jadi hadirin dihormati, kenapa tidak ada kebebasan? Tidak ada bebas untuk beragama kerana wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dikhitabkan kepada Nabi SAW. Tidak diutuskan anda wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmatan, memberi rahmat. Maka tidak ada rahmat di luar masjid. Sebab tidak ada pemurtadan, tidak boleh langsung murtad. Sebab murtad bermakna keluar Islam, bermakna tidak akan selamat. Al-firqatun najiyah, kumpulan yang berjaya, ialah kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nomor satu. Tidak ada kebebasan, tak ada. Jadi kalau orang berfikir demikian, dia sudah murtad. Nomor satu. Nomor dua. Dari segi sejarah, dari segi nas Quran dan tadi ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selamat hanya Islam, maka hero Islam tidak selamat. Nomor dua. Saya sudah tadi sesiapa yang tukar abad dan mula. Baik, nomor tiga dari segi sejarah. Awal tadi saya dah sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala sudah memerangi orang yang keluar daripada agama. Okey, baik. Oleh yang demikian, peranan kita sekarang ialah memelihara agama. Hizbuddin, memelihara agama. Ini yang maqasid syariah. Kita kena ingat, orang yang berfikiran bahawa manusia, terutama orang Melayu, boleh memilih agamanya, bermakna boleh memilih agamanya apa dia nak, sama jadi tombai kayu dan semua apa. Ini bermakna mereka
tidak memelihara satu prinsip maqasid syariat Hizbuddin. Orang macam ni yang nak kita, yang nak masyarakat Islam beri mandat kepada mereka untuk memelihara agama. Jadi peranan kita untuk menerangkan kepada masyarakat, kumpulan ini jangan diberi peluang dan ruang langsung untuk memiliki kerajaan, kerana pemerintah Malaysia sekarang ini adalah pemerintah yang sudah sedang dan insyaAllah memelihara agama sesuai dengan perlembagaan persekutuan. Ini kita pernah jelas Hizbuddin. Sebab itu orang ini sudah tidak memelihara agamanya, sudah tidak memelihara. Yang nak dipelihara ialah pemikiran sekular liberal. Baik apa mengatang sekular liberal? Epistemologi sekular ini tidak jelas. Sekular bermakna sekular state, negara yang sekular bermakna dia langsung tidak memberi perhatian kepada kepentingan kebajikan masyarakat beragama. Maka di Malaysia bukan negara sekular. Malaysia kini ikut kita boleh bahawa Malaysia ini bukan negara sekular, tetapi ialah negara Islam, kerana dia negara ini, pemerintah ini memberi peruntukan untuk kebajikan orang Islam dan juga orang Islam. Sebab itu kita nak memelihara agama kita. Hizbuddin berdiri sekitar bukan siapa betul. Tidak ada yang berhenti sekali. Jadi saya ulang balik, tidak ada kebebasan untuk beragama. Tidak ada dalam minda langsung. Kerana Allah SWT kesian, sayangkan kita. Hang duduk elok-elok dalam cawan ini maju. Hang yang nak minum ayam bangkai, yang minum nak apa tu? Acuk buat apa? Tuhan kasih kita. Sebaiknya kita doa selalu. Doa selalu. Kita lepas main kita doa. Al-Quran sebut Nabi SAW sayang kepada kita kan? Dia sayang. Dia jaga. Jangan macam kita jaga anak kecil. Jangan pergi tepi. Jangan pergi tepi bangkai. Jatuh bangkai. Diketik sebut api. Sebut jaga. Demikian Allah Ta'ala nak jaga kita, dan demikian Nabi SAW nak jaga kita. Oleh demikian hadirin yang dirahmati, Hizbuddin memelihara agama. Jadi kita kena lihat dalam perspektif yang sebenarnya apa memelihara agama. Sebab itu ada seorang pemimpin sebuah partai politik mengatakan, dia bercakap di depan orang bukan Islam di dalam MBCC Persatuan Bukan Islam Abuda Kristian Waspada. Orang ini bercakap, dia quote Imam Syafi'i, Abu Ishaq Al-Syafi'i rahimahullah. Dia kata, menurut pandangan seorang ahli fiqh Islam, Abu Syafi'i kata lewat, kita nak pelihara agama. Dia bohong. Tuhan suruh Syafi'i rahimah dalam Al-Muwafaqatnya menyatakan nak pelihara agama dinul Islam, bukan dinul kufr. Tak, hak dia jaga dia. Apa kita jaga dia nak menjaga agama orang? Jaga agama hang bukan tak menjaga, hang tu menjaga agama dia. Ini pembohongan atas nama Islam. Menjual agama bukan dengan khalil, jual agama dengan harga yang sepiang antara. Ini pemikiran yang dibawa oleh orang aktivis profil tinggi di dalam sebuah partai politik yang memang senantiasa menjadi kontroversi. Kalau dia ingatlah, dia tahun 70-an, 80-an sampailah kontroversi. Kalau kontroversi yang benar apa? Tidak kontroversi yang menjangankan. Jadi hatinya orang Islam. Kalau masa itu turun kaki itu orang, boleh lah. Juga rapat berkira. Kalau bilang pemalas senyum dia tak boleh. Jadi juga dari Allahu A'lam. Terima kasih Ustaz. Yang disebutkan tadi majlis perundingan agama-agama muda Hindu,
Kristian, Taoism dan Sikh. Dia sekarang dah masuk 5 kan. Ada 5 agama di situ. Dia, kalau kita tengok, dia cuma menyebut wakil daripada umat Islam. Sama ada berjaya atau tidak, kita tengok nanti. Tuan-tuan, saya dah sebutkan tadi, kalau berpolitik lah. Tapi jangan gadaikan apa itu kepentingan agama. Sebab jangan drag agama ini ketika kita berpolitik. Perkara ini bukan main-main, tuan-tuan muslim. Datuk nak terus cakap lah. Terus ya. Saya dan Datuk bersedia. Ini dah semua kena ni. Cuma Datuk Hassan pun cakap sekali apa tu. Datuk bersedia ke? Pokok dah mana dekat kat bawah. Kalau bersedia saya terus bagi je. Datuk, tanya bersedia ke? Okey, cepat. Soalannya kita buka balik awal balik lah. Ya, adakah wajar? Sebab Datuk Zulkifli Nurdin baru saja join kita punya forum ini. Dan tahu kan apa yang berlaku dan apa yang sedang kita berbincangkan itu kan. Tahulah lebih kuat dengan kita pernyataan ahli politik dan Datuk tahulah kita pasti dah tahu. Ya, tentu ada segi perlembagaan dan agama kita sendiri. Adakah ucapan sedemikian wajar diperkatakan di khalayak yang sedemikian rupanya? Datuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha sahabat saya, saudara Ustaz Dr. Iwandi selaku moderator pada malam ini, sahabat panelis Dr. Hasan Nabi, Dr. Yusri, Ustaz Ismail Minan, pimpinan Perkasa, para hadirin sekalian. Sebelum saya mohon kemaafan kerana ada sedikit urusan. Jadi saya isu yang kita bincangkan pada malam ini, yang saya nak sentuh pada malam ini dalam masa yang saya tidak tahu betul 15 minit, berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan buka blog saya sekarang, lawyer yang tanya soalan itu ialah seorang lawyer. Nama dia Siti Kasim. Dia ahli jawatan kuasa Human Rights Committee Bar Council. Dia yang tanya soalan tersebut kepada Nurul Izzah setelah dia dengar ucapan Nurul Izzah. Dan dia cukup jelas. Dia dedahkan tadi, dia bongkarkan tadi, dia cukup jelas soalan dia tanya Nurul Izzah. Hasil daripada ucapan Nurul Izzah ialah apa pendirian Nurul Izzah tentang hak kebebasan memilih agama bagi orang Melayu. Itu yang dimaksudkan. Dan dia tak ada sikit pun keraguan pada soalan. Dan dia faham jawapan Nurul Izzah menyentuh tentang isu itu, hak kebebasan orang Melayu untuk memilih agama selain daripada Islam. Dan dia melahirkan kekecewaan dia apabila dia tengok sehari dua ni Nurul Izzah pusing 180 darjah. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya letakkan dalam blog saya kenyataan penuh peguam tersebut.
Tapi perkara pokok yang kita perlu faham sebelum kita bicarakan isu spesifik Nurul Izzah ni, ialah kedudukan Islam itu sendiri dalam perlembagaan. Kita kena faham, sebab ramai orang yang terkeliru dengan kedudukan Islam. Apa kedudukan Islam dalam perlembagaan? Dan dalam konteks itu, kedudukan orang Melayu. Apa yang jelas, perlembagaan kita ini adalah perlembagaan hybrid, perlembagaan campuran, perlembagaan yang memang berbentuk diskriminatori. Memang dia diskriminate kedudukan Islam dan kedudukan Melayu berbanding dengan agama dan bangsa lain. Dalam bahasa undang-undang kita panggil ni positive discrimination. Meletakkan Islam, meletakkan Melayu di tempat yang lain lebih daripada orang lain. Itu yang ada dalam perlembagaan kita. Sebab itulah perlembagaan kita tidak boleh dikatakan sekular dalam konteks itu. Contohnya, artikel 3 Perlembagaan Persekutuan jelas meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Di sini saya nak tegur sikit. Ada antara kita selalu suka cakap Islam agama rasmi. Tuan-tuan, Islam bukan agama rasmi. Islam bukan agama rasmi Persekutuan Malaysia. Sebab kalau kita kata Islam agama rasmi, maknanya ada agama tak rasmi. Bila kita kata Perdana Menteri ada kereta rasmi, maknanya dia ada kereta tak rasmi, kereta private. Itu tak betul. Kalau kita kata Islam agama rasmi, maknanya ada agama tak rasmi. Tak, perlembagaan tak sebut macam tu. Perlembagaan sebut Islam agama persekutuan. Maknanya agama bagi negara ni adalah Islam, huang Islam, tak ada lain. Itu makna artikel 3. Kedua, bukan saja perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, dia meletakkan hak dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri memberi peruntukan untuk semua institusi Islam yang tak diberi kepada agama lain. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri wajib memberi peruntukan kepada mana-mana institusi Islam di bawah artikel 12.2 Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu kita boleh belanja, kita boleh guna duit kerajaan persekutuan dan negeri. Yang ini sebenarnya tak ada bagi agama lain. Tak ada. Yang kerajaan Barisan Nasional berbagi ini selama ni adalah ihsan, tak ada peruntukan undang-undang. Yang ada peruntukan undang-undang mewajibkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ialah untuk Islam sahaja. Artikel 11.4 memberi kuasa kepada kerajaan Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang menghalang pengembangan dan pendakyahan agama lain kepada orang Islam dan menjadikannya satu kesalahan jenayah. Artikel 74 baca dengan jadual 9 senarai 2 Perlembagaan Persekutuan menubuhkan sebuah mahkamah khas untuk orang Islam, Mahkamah Syariah, yang di artikel 121(1)(a) memecahkan bidang kuasa itu setara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil tak boleh campur tangan urusan Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah tak boleh campur tangan urusan sivil. Adpar, dua-dua sama, setara bidang kuasa. Artikel ini yang paling jangkit, artikel 150 Perlembagaan Persekutuan dalam mengisytiharkan darurat. Dalam mengisytiharkan darurat, ini kuasa mutlak yang di Pertuan Agong, siapa pun tak boleh kacau. Dalam mengisytiharkan darurat yang di Pertuan Agong boleh memanggil sidang parlimen
meminda, mengubah, membatalkan, melupuskan, membuat apa juga undang-undang dalam negara ini. Maknanya yang di-Pertuan Agong berkuasa penuh. Dia boleh panggil parlimen bersidang untuk pindah, ubah, buat, hapuskan apa juga undang-undang, jenayah, sivil, apa pun, kecuali artikel 150(6)A, kecuali yang di-Pertuan Agong dan parlimen tidak boleh sama sekali menyentuh undang-undang Islam, hukum syarak dan adat resam lain. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam konteks tu, sebenarnya penggubar perlembagaan persekutuan yang ada dua orang Islam dalam tu, yang Arif Hakim Zakaria dan yang Arif Hakim Malik daripada India dan Pakistan, dipastikan betul-betul ada. Bermakna dalam konteks negara kita, Islam diletakkan lebih tinggi daripada agama lain. Bermakna Islam ini adalah agama yang diberikan kedudukan istimewa berbanding dengan agama lain. Sama ada dari segi konsep, sama ada dari segi pelaksanaan, sama ada dari segi status, apa juga kedudukan Islam tak boleh diganggu. Dalam konteks itu, Perlembagaan Persekutuan meletakkan artikel 160(2) menarifkan bangsa Melayu. Orang Melayu wajib ada 3 ciri. Pertama, dia wajib lazim bercakap Melayu. Kedua, dia mesti mengamalkan adat resam Melayu. Ketiga, dia wajib beragama Islam. Maknanya dalam konteks itu, dalam konteks Perlembagaan Persekutuan, kita memahami kedudukan Islam yang istimewa, tinggi daripada orang lain. Dalam konteks Melayu ditarifkan sebagai bangsa, tuan-tuan, tak ada bangsa dalam dunia ni pertama ditarifkan dalam undang-undang. Tak ada. Tuan-tuan boleh carilah mana-mana bangsa lain yang ditarif ikut undang-undang. Tuan-tuan kena ingat, Perlembagaan Persekutuan tidak mencipta benda baru. Perlembagaan Persekutuan sekadar mengkanunkan apa yang sudah pun diterima pakai dalam masyarakat pada masa itu. Dia sekadar mengkanunkan saja. Maknanya Perlembagaan Persekutuan mengkanunkan keadaan, kedudukan orang Melayu yang dia mesti bercakap Melayu, dia mesti mengamalkan adat resam Melayu, dan dia mesti beragama Islam. Bertolak daripada situ, tuan-tuan, apabila Nurul Izzah membuat cadangan, mengutarakan pandangan bahawa orang Melayu berhak diberi hak kebebasan untuk memilih agama selain daripada Islam, bermakna secara tidak langsung Nurul Izzah sedang mencadangkan penghapusan bangsa Melayu itu sendiri. Ini yang sedang berlaku. Sama ada dia sedar atau tidak, saya tidak pasti. Sebab itu saya tulis dalam blog saya, sama ada dia dijahil ataupun mempolitikkan isu. Sebab bercakap, tuan-tuan kena ingat, dia bercakap tu dalam gereja, Dewan Gereja, bukan dalam rumah sembahyang, Dewan Kepunyaan Gereja, USJ Tabernacle Church, full church. Dianjurkan oleh sebuah NGO, Badan Pemikir Kristian, Heart and Mind Institute, Oriental Heart and Mind Institute. Jadi dia sedang berdepan dengan satu crowd Kristian. Walaupun di barisan panel dia ada orang Melayu, termasuk Wakil PAS Dr. Mujahid Rauf. Tuan-tuan, orang yang hadir hari itu tidak faham kenyataan Nurul Izzah,
melainkan bahawa dia bermaksud bahawa orang Melayu wajar diberi hak kebebasan memilih agama. Kerana apa saya kata gitu? Satu, kerana orang yang tanya soalan itu sendiri dah dedahkan tadi. Kedua, laporan Malaysia kini yang pro pembangkang dan laporan daripada website penganjur itu sendiri, One Christian Blogspot, jelas dalam kenyataannya menyatakan bahawa apa yang mereka faham maksud Nurul Izzah ialah orang Melayu wajib diberi hak memilih agama dia selain daripada Islam. Tuan-tuan, hadirin sekalian, inilah sebenarnya agenda AFC. Agenda AFC yang kita ingat lagi, saya pun ingat lagi, sebagai pemimpin PAS masa itu, saya antara orang yang mengetuai demonstrasi bantahan terhadap penubuhan AFC yang dipelopori oleh Bangsa. Tuan-tuan masih ingat berapa punya banyak demo kita buat masa itu? Berapa punya banyak poster yang PAS buat masa itu? Sampai ada pimpinan PAS, termasuk bekas Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang sekarang, Ustaz Hafiz Nordin, yang ditangkap, diheret ke mahkamah dan dihukum. Kerana apa? Kerana menentang AFC, Suruhanjaya Antara Agama, yang dipelopori oleh Ambiga Serina Basan melalui Bangsa. 8 antara 17 tuntutan AFC masa itu, antara tuntutannya ada 17 tuntutan. Tuntutan pertama sekali AFC ialah melaksanakan artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Kemanusiaan Bangsa-Bangsa Bersatu. Artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu menyebut bahawa mana-mana individu berhak memilih agama masing-masing dan mengamalkan dia, termasuk menukar agama itu. Ini adalah agenda Barat yang didalami oleh Yahudi menggunakan bangsa-bangsa bersatu untuk memaksa kita, terutama negara-negara Islam, menerima pakai agama baru yang dipanggil hak asasi manusia dan kebebasan tanpa sempadan. Dan saya ingat lagi bagaimana PAS termasuk UMNO masa itu mengadakan bantahan besar-besaran. Kita sampai istiar jihad, PAS sampai istiar perang sabil terhadap Majlis Peguam, Ambiga Serina Basan dan puncu-puncu dia. Apa yang Nurul Izzah sebut, tuan, sudah pun disebut oleh Bangsa dalam pelaksanaan AFC. Jadi bagaimana sekarang ni yang saya heran, PAS boleh terima kenyataan Nurul Izzah? Bagaimana hari ini PAS boleh mempertahankan Nurul Izzah? Tuan tengok, saya tengok sikit depan mata saya, bila wartawan kejar pimpinan PAS, ustaz-ustaz PAS, tanya komen tentang Nurul Izzah, masing-masing dah jadi sawat. Tak reti nak cakap apa, saya tak mau komen, saya tak mau komen, sebab takut hilang kursi. Mereka terlalu mengutamakan ayat kursi, bukan ayat kursi, ayat kursi. Dok gila kerja kursi sekarang. Benda yang jelas, yang mereka sendiri lawan, yang mereka sendiri perang, hari ini mereka buat tak tahu. Pertahankan lagi. Tak ada keraguan langsung, tuan-tuan, kenyataan Nurul Izzah. Pada saya, Nurul Izzah ni kan bilik je. Nurul Izzah ni tak besar mana, tetapi idea yang dia bawa tu, idea yang sama dikemukakan oleh bapa dia, Anwar Ibrahim. Ni depan ni antara tokoh-tokoh yang menentang kes Azlina Jailani murtad. Kalau tuan-tuan ingat lagi kes Lina Joy, saya berbual dia tahun 2006. Bila ditanya Anwar Ibrahim apa pendapat dia tentang murtadnya Azlina Jailani, jawapan Anwar Ibrahim cukup jelas. Tuan boleh tengok sendiri kat YouTube pun ada. Itu hak Azlina Jailani untuk memilih agama. Yang lebih kita khawatir, yang menjadi
champion isu ni, Ustaz Ismail Mina depan kita ni, ialah isu pluralism. Sebenarnya tuan-tuan, inilah gagasan idea pluralism, inilah gagasan idea liberal yang sudah pun mengambil tempat yang cukup utuh di Indonesia. Tuan-tuan, kita tahu sendiri bagaimana sahabat-sahabat rakan-rakan kita di Indonesia yang cacat berbar sekarang perkara itu dah menular ke Malaysia dan dibawa dahulu oleh golongan bukan Islam, Kansel dan lain-lain. Hari ini dibawa oleh orang Melayu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu pada saya, isu yang ada depan kita bukan isu Nurul Izzah. Isu yang ada depan kita ialah isu survival agama Islam bangsa Melayu dalam negara kita sendiri. Yang hari ini kita bukan berperang dengan orang Kristian, kita bukan berperang dengan orang Hindu, kita bukan berperang dengan orang Buddha, kita bukan berperang dengan orang Sikh, kita sedang berperang dengan orang sebangsa dengan kita sendiri. Ini yang jadi masalah kita. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu saya nak duduk di sini ni orang pertama pun. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan tahniah kepada akhbar utusan Malaysia yang berani, satu-satunya akhbar kita, media kita yang berani dedahkan isu ni. Sebab khabar lain tak berani tuan-tuan. Sampai tanya kita, boleh ke tak boleh ke buat semua. Saya kata apa tu boleh tak boleh, buat. Utusan Malaysia buat, mempelopori tuan-tuan. Sumbangan utusan Malaysia bukan untuk lakukan surat khabar dia. Dia kena maki hamun, dia kena caci, tetapi utusan Malaysia tetap berdiri mempertahankan agama dan bangsa kita. Pada saya tuan-tuan, sekarang tuan-tuan mereka sedang kumpulkan bala tentera dia untuk meranamkan utusan Malaysia. Sebab dia tahu satu-satunya suara orang Melayu Islam di Malaysia ini ialah utusan Malaysia. Mereka nak kumpulkan peguam, mereka sedang kumpul dana untuk perang dengan utusan Malaysia. Saya nak bagi tahu Nurul Izzah, saya nak bagi tahu kumpulan ni, saya nak bagi tahu dengan mereka ni, bila kamu perang dengan utusan Malaysia, kamu perang dengan kami akan lawan. Kami akan lawan dan kami bukan cakap saya. Kamu boleh aturlah ramai mana peguam yang kamu nak. Kamu panggillah Haji Sulaiman pun kalau kamu nak. Saya baru sekejap tadi bincang dengan 2-3 orang lawyer kanan. Saya nak bagi kejutan tuan-tuan. Seorang dua lawyer kanan sudah bersedia untuk mempertahankan utusan Malaysia. Saya nak umumkan pada utusan Malaysia, saya bersedia jadi lawyer bersama dengan peguam-peguam ini untuk mempertahankan utusan Malaysia. Saya takkan minta apa bayaran pun dan instrumen kecil kita untuk mempertahankan utusan Malaysia. Saya nak beritahu Nurul Izzah, saya nak beritahu Tuan Ibrahim, kamu akan terkejut kalau kamu tengok lawyer yang akan pertahankan utusan Malaysia. Kamu akan terkejut beruk siapa yang akan pertahankan. Peguam-peguam kanan ini minta supaya nama dia orang jangan didedahkan dulu sebagai strategi. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, bila pengumuman lawyer yang akan mempertahankan utusan ini dibuat, Anwar akan kejut, Nurul Izzah akan kejut. Siapa lawyer yang akan berganding bahu dengan kita mempertahankan utusan Malaysia? Bukan mempertahankan utusan Malaysia, tetapi mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Sebab itu tuan-tuan, kita orang Melayu, kita sedang berdepan dengan satu kegembiraan. Kita jangan buat kesilapan tuan-tuan. PRU13 ni kita dah tak ada pilihan. Kita dah tak ada pilihan. Suka tak suka pilihan raya ke-13 ni, kita orang Melayu akan berdepan dengan dua parti yang mendakwa mewakili orang Melayu, PAS dan UMNO. Itu realiti dia tuan-tuan. Suka tak suka, itulah realiti dia. UMNO dan PAS akan mendakwa mewakili orang Melayu. Kami, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kami di Perkasa
telah buat keputusan cukup jelas bagi pilihan raya ke-13. Kita akan mempertahankan dan kita akan memperjuangkan supaya UMNO terus menang dalam pilihan raya dan mendapat segala. Kerana pada kita yang ada sekarang pilihan yang terbaik ialah UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita akan pertahankan, kita akan perjuangkan, kita akan bela sehingga kita pastikan bukan saja UMNO menang dalam pilihan raya ke-13 ini, kita akan hapuskan PKR, POS dan juga DAP daripada politik bumi Malaysia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Semangat tuan. Baik, kita beralih kepada Yang Berhormat Datuk Hassan Ali. Tuan, saya selalu sebut dan tadi Datuk Penasihat pun sebut, kita tidak boleh menerima pluralisme, ya, ataupun kesamarataan antara agama. Kita boleh menerima, kita boleh berkongsi nilai antara agama-agama. Sebab nilai-nilai ini semua agama menganjurkan nilai-nilai yang baik. Tetapi kalau tuan-tuan nak menyamaratakan semua agama, ini yang kita tidak mahu dan ini yang kita tentang selama ini. Jadi saya minta Datuk, bila disebut dalam video tadi nak memberikan hak yang sama kepada semua agama ini, adakah perkara ini wajar diucapkan oleh seorang yang beragama Islam? Silakan. Tuan-tuan dan puan yang bersedia. Tepat sekali tuan-tuan, saya nak cadangkan supaya ucapan Datuk Zul tadi ditranskrip, besok diterbit dan disebarkan. Ucapan saya tak payah. Datuk Zul wajib ucapannya, saya rasa pada malam ini yang memberikan gambaran tentang kes isu ini, dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia, khasnya orang Melayu, orang Islam, patut ada dalam kepala mereka kepahaman apa yang disampaikan oleh Datuk Zul tadi. Nombor dua, tuan-tuan, bukan menjadi satu rahsia lagi. Pernah dibacakan beberapa kali dalam majlis-majlis yang saya hadir, pernah diterbitkan dalam akhbar-akhbar, pernah diwacanakan, pernah diterbitkan walaupun tidak terbuka secara terbuka. Apa dia? Mereka nak menjadikan Malaysia sebuah republik. Apa arti Malaysia menjadi republik? Maka tercapailah cita-cita mereka untuk mensekularkan Malaysia. DAP mati-mati. Malaysia is a secular state. Berbeza dengan apa yang dinukilkan tadi oleh Datuk Zul. Apa yang ada kepada republik? Contoh yang terdekat yang saya rasa kemungkinan modelnya ialah di selatan kita, di Singapura. Apa yang ada kepada republik? Tak ada raja-raja lagi dalam republik. Apa yang ada dalam republik? Tak ada lagi Islam agama persekutuan dalam republik. Apa lagi yang ada dalam republik? Tidak ada artikel 153 perlembagaan memberi keistimewaan kepada orang Melayu Bumi Putra yang tercapai dalam perlembagaan sekiranya Malaysia dijadikan republik. Saudara-saudara, ini real. Kalau tuan-tuan mendengar ucapan daripada teman kita, orang Melayu yang telah keluar daripada DAP, saudara akan dapat rentetan cerita ini detail satu persatu. Saudara-saudara, yang nak menentang republik ini
seperti perkasa. Yang nak menentang gugurnya raja-raja, gugurnya untuk Melayu, gugurnya Islam, Ialah muafakat. yang nak menentang proses untuk mengkristiankan negara ini ialah Jadi saudara, yang kedua, apa halangan yang besar untuk menjadikan republik? Halangan yang besar untuk menjadikan republik ialah kalau ada parti, sebuah parti yang menentang kewujudan republik, tetapi parti itu seolah-olah penyokong juga kepada idea republik. apa parti itu? Saudara-saudara, saya nak menyebutkan mungkin tidak jelas tentang sokongan itu, tetapi inti-inti republik itu disokong oleh mereka. Saudara-saudara, apa yang diutarakan dari Nurul Izzah bahawa pertukaran agama boleh berlaku termasuk kepada orang Melayu, Sebagaimana dalam Nuzul menyebutkan tadi, ulama-ulama dalam PAS sendiri pun begitu. saya nak beritahu, PAS ditegakkan adalah untuk melakukan satu proses yang sangat besar kepada pembentukan nation building. PAS nak membina negara Islam. PAS nak meletakkan Islam setinggi-tingginya, Islam yang tegak atas Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tetapi saudara-saudara, Anwar Ibrahim terutamanya begitu gembira pasal PAS bersama dengannya boleh ditunjuk-tunjuk seperti itu. Bayang saudara, PAS tidak bangun untuk menentang hal-hal mengenai akidah. PAS bersarah dalam carahan-carahan mereka, saling tak tumpah isi syarahan mereka seperti Lim Kit Siang, seperti Kalpasi, seperti Lee Kuan Yew. Di mana PAS sekarang ini? 2 hari yang lepas pemimpin tertinggi PAS, salah seorang daripadanya mengatakan isu Nurul Izzah yang mengenai akidah ini tak penting, tak penting. Yang penting ialah pilihan raya umum. Saudara, Yang ketiga saya nak sebut, apa halangannya, apa halangannya? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, halangan yang sangat ditakuti oleh mereka, halangan yang Datuk Zul sebutkan, Datuk Fuad sebutkan tadi secara tidak langsungnya. halangan itu ialah Islam. Ini halangan. Saudara-saudara dan saya, saudara, atas nama perniagaan kita tak boleh berikan nyawa kita. Atas nama tanah ladang kita tak boleh beri nyawa kita. Atas nama wang ringgit kita tak boleh bagi nyawa kita. Atas nama isteri dan anak-anak pun barangkali berfikir 2-3 kali untuk memberikan nyawa kita. Tapi atas nama Islam, Saudara dan saya meredokkan nyawa kita untuk Islam. Ini yang ditakuti oleh mereka. maka apa yang mereka buat, saudara, apa yang mereka buat? Yang mereka buat ialah tidak lain dan tidak bukan menimbulkan keraguan-keraguan. They created doubt. They created doubts after doubt, doubt after doubt. Nurul Izzah is the creator of doubts. The greatest creator of doubt Is the father of Nurul Izzah. inilah yang yang kedua, saudara, apa mereka lakukan? Mereka lakukan, saudara-saudara, supaya Al-Quran itu pun ditimbulkan doubt dalam Al-Quran. Supaya Al-Quran itu, saudara-saudara, Al-Quran itu dibaca, diterjemah dalam keadaan Al-Quran sudah menimbulkan doubt dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak.
yang menjadi rumpun utama kepada Islam itu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, ucapan Nurul Izzah, kenyataan Nurul Izzah itu sangat penting bagi kita. Penting bagi saudara, penting bagi yang hadir, penting bagi yang tidak hadir. Seperti mahasiswa-mahasiswa, penting bagi mahasiswa di universiti, penting bagi nelayan-nelayan, petani-petani, penting lagi orang-orang bagi orang-orang di pinggir bandar, orang di bandar, penting bagi orang yang duduk di flat-flat, penting bagi robot-robot, penting bagi pemandu-pemandu taksi, seluruhnya. Inilah tuan-tuan, this is the last bastion. Islam inilah the last bastion. Kalau ini tidak ada, tuan-tuan bayangkan, kalau ditakdirkan tuan-tuan dan saya menutup mata malam ini, menutup mata malam ini, kalau tidak ada pun kenyataan daripada Nurul Izzah itu, aliran untuk orang Islam menukar agama sangat-sangat menakutkan. Bilangannya yang saya sebut awal-awal tadi sangat-sangat menakutkan. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim bila di Johor Bahru nak mengadakan satu seminar untuk guru-guru, nak cerita tentang aliran pluralisme agama, nak cerita tentang agama, nak cerita tentang Kristian, gerakan Kristian, Anwar kata itu satu tindakan yang menjijikkan. That was the word he used. Tindakan itu menjijikkan. Tindakan untuk kita mengembalikan akidah menjijikkan. Tindakan menjadi mengadakan majlis untuk mendidik akidah kepada guru-guru menjijikkan. Tindakan untuk membesarkan kebesaran Allah menjijikkan. Tindakan untuk mengulas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syahadatain menjijikkan. Saudara, saya harap akhirnya saya ketemu. Saya sungguh teruja dengan forum ini. Saya nak cadangkan Datuk. Semalam saya bertemu dengan Datuk Fuad. Saya nak cadang kita bawa forum ini ke negeri-negeri. Kita kena bawa forum ini ke negeri-negeri. Hasan Ali tak payah jadi ahli panel, Datuk Zul mesti menjadi salah seorang. Sekian. Terima kasih Datuk. Dua ahli panel dah berdiri dah. Kita bagi peluang kepada Dr. Sri supaya lepas itu kita buka pada persoalan. InsyaAllah sampai pukul 12 sampai kita akan jemput Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali untuk memberikan ucapan penutupnya. Kalau boleh, Dr. Sri, hujah-hujah sandaran-sandaran nas Al-Quran yang digunakan oleh ahli parlimen tersebut adalah sesuai dan bertepatan dengan kita sebagai Islam. Dr. Sri. Ini juga. Pertamanya, mesej yang sangat jelas daripada ucapan Dr. Hasan tadi bahawa kita sebagai orang Islam yang keliru, apa yang paling utama dalam hidup kita adalah akidah, iman dahulu. Isu lain tak boleh nak lawan isu akidah. Apapun kononnya kezaliman yang benar ada atau tidak, yang bentuknya lain, tidak boleh melawan, tidak boleh menandingi kezaliman dalam bab akidah, dalam bab agama. Surah Luqman menjelaskan inna syirka la zulmun azim. Kalau Al-Quran juga menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman. Jadi yang mereka yang mendakwa pejuang-pejuang menentang kezaliman, mana letak ayat ini? Ustaz Ismail Bina sebutkan maqasid syariah yang paling utama, nombor 1 hifzuddin, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 boleh nak tukar-tukar. Nombor 1 sekali-kali boleh tukar. Jaga agama dulu. Lepas tu nak bersih ke, nak tak bersih ke, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 1 agama. Al-Quran juga menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT sedia untuk tidak akan sekali-kali mengampunkan syirik terhadapnya, tetapi Allah SWT sedia untuk mengampunkan kesalahan yang lain walau apapun kalau Allah SWT menghendaki. Ini semua jangan lupa kita orang Islam. Janganlah dalam demam apa-apa demam lah, demam pilihan raya, ayat kerusi ke apa, jangan lupa yang ini. Ya. Kemudian saya ingin menarik perhatian tuan-tuan, mungkin kita juga perlu untuk menanggapi, sebab saya yakin tuan-tuan dalam dewan ni insya-Allah bagi hujah tak bagi hujah ke, tuan-tuan tetap bersama dengan iman dan bersama dengan Islam. Tak ada hujah kami pun insya-Allah datang dah bulat dah. Dan itulah sikap umum umat Islam. Masalah yang ada juga di kalangan umat Islam yang merasa terlalu pandai, terlebih pandai. Dan inilah kadang-kadang sikap-sikap yang kita lihat dalam forum yang dianjurkan bahawa kalau kita lihat rakaman forum itu, saya sebelum forum itu saya dah agak dah, saya dengar berita kata nak buat program sekian-sekian di gereja. Kemudian tengok pula siapa yang dijemput, anjuran bersama think tank Kristian dan kemudian satu NGO baru yang keliru, Islamic Renaissance Front, yang dikepalai oleh Dr. Farouk Musa, pakar bedah jantung, nak mengajar bab agama. Dr. Farouk Musa ni tuan-tuan banyak dah benda-benda yang keliru yang diperjuangkan. IRF ni saya sebutkan di sini. Nak saman-saman lah, lawyer dah ramai, betul tak? Kenapa tokoh-tokoh yang mengelirukan ini nak diangkat? Tapi mereka Pak Kristian memang suka mengangkat tokoh-tokoh macam ni. Kalau jemput Haji Ismail Mina, jemput saya pergi. Ini niat jahat nak mengelirukan umat Islam. Dr. Farouk Musa, kalau tuan-tuan tengok permulaan pembentangannya, dia pembentang tamu dalam forum. Dia kata apa? In this blessed house of God. Dia kata in this blessed house of God. Saya nak tanya ustaz, saya bukan mufti, tapi serasa-rasa saya lah, tak boleh umat Islam, seorang Islam mengisytiharkan bahawa di dalam gereja ini rumah Tuhan yang diberkati. Tengok, kalau tak sebut yang tu tak boleh ke? Cacat sangat ke pembentangan? Tapi ini masalah orang terlebih pandai. Yang mengingatkan saya dalam Al-Quran, kita selalu baca ayat di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ada di kalangan orang Islam ini yang ditempellah oleh Al-Quran. Dia mengatakan apabila diminta kepada mereka berimanlah sebagaimana berimannya orang lain, orang yang beramai ini beriman, mari kamu kena beriman seperti orang Islam yang lain. Aminu kama amanan nas. Mereka akan mengatakan aminu qalu aminu kama amanas sufaha. Takkanlah orang yang pandai lebih pandai macam kami ini nak beriman macam orang yang bodoh-bodoh. Al-Quran dah menolak ada orang-orang yang macam ni. Kita ingin menyeru pada mereka, tolong sedarlah diri masing-masing, sedarlah kembali. Agama ini ada pakar-pakarnya, ada ahli-ahlinya. Kembalilah rujuk kepada ahli-ahlinya, pakar-pakar. Jangan pakai pilih saja. Saya nak buat contoh. YB Nurul Izzah dalam ucapannya mencuba memetik satu dua perkataan. Dr. Farouk Musa juga cuba memetik tokoh-tokoh yang
yang mereka minatilah yang mengelirukan. Contoh, dia cuba memetik, dia tak liput tokohnya betul, Syekhul Azhar, kenyataan Syekhul Azhar pada bulan Januari. Tetapi saya tengok balik kenyataan itu. Kenyataan itu adalah kenyataan umum, membincangkan, membahaskan perkataan yang sangat umum. Tidak harus cuba digunakan kenyataan Syekhul Azhar ini untuk mengatakan bahawa tidak ada dalam Islam itu adalah mendokong kebebasan tanpa batas. Dia membacakan terjemahan bahasa Inggerisnya yang mengatakan bahawa every individual in the community can embrace ideas as he pleases without affecting the right of the society to maintain monastic beliefs. Saya tengok balik teks bahasa Arab dia tuan lain sikit. Sepatutnya perkataan maintain itu dalam bahasa Arab yang digunakan adalah fil hifazi ala al-aqaid as-samawiyyah. Maksud sepatutnya lebih tepat adalah walaupun individu dalam komuniti, dalam masyarakat itu boleh memilih pandangan dan idea mengikut apa yang mereka suka secara umum, tetapi tanpa menjejaskan hak masyarakat. Hak masyarakat untuk hifaz, perkataan yang lebih tepat dalam bahasa Inggerisnya bukan maintain, tapi to protect, to preserve, tanpa menjejaskan hak masyarakat untuk mempertahankan akidah samawi. Dan kenapa pula saya ingin berkongsi di sini, tuan-tuan? Bab la ikraha fid din ini, kebebasan beragama ini sebenarnya sudah ada satu resolusi yang telah dibuat oleh Akademi Fiqh Antarabangsa. Ini Akademi Fiqh di peringkat antarabangsa yang paling besar antara yang paling dihormati, yang dianggotoi oleh ulama-ulama besar, ya, termasuklah ulama-ulama yang sering juga disebut oleh pihak-pihak yang kadang-kadang cuba bawa pandangan yang liberal. Islamic Fiqh Academy, Majma' Fiqh Islami, dalam resolusinya nombor 175 dalam sesi ke-19 April 2009 sesudah membahaskan la ikraha fid din ini, telah menyimpulkan bahawa fahaman saya ini percubaan untuk meminta suatu institusi fatwa yang peringkat tertinggi untuk membuka fahaman tentang kebebasan beragama ini boleh murtad sebagainya. Tapi alhamdulillah para ulama kita yang mewakili negara-negara Islam telah memutuskan dalam resolusi selepas membahaskan bahawa hukum hakam murtad, persoalan murtad dalam Islam harus diserahkan kepada mereka yang berautoriti. Tidak boleh diserahkan kepada mereka yang sewenang-wenang. Dan Majma' Fiqh Islami juga menegaskan bahawa sesiapa mana-mana individu Muslim yang mengisytiharkan murtad secara terbuka, maka dia mesti dikenakan hukuman oleh mahkamah. Cuma dia tak sebut hukuman apa, tapi disebutkan dengan jelas ialah satu kesalahan yang perlu dihukum oleh pihak mahkamah. Satu, Nurul Izzah juga dalam poinnya, dalam ucapannya, bukan menjawab soalan, membawa satu kekeliruan yang besar. Kalau tuan-tuan baca, tuan tengok, dia katakan bahawa dia nak bezakan antara private sphere
dan public sphere. Ruang peribadi dan ruang awam. Bagi dia, dalam ruang peribadi, ya, bagi dia agama Islam, hukum hakam Islam hanya untuk ruang peribadi saja. Untuk ruang peribadi peringkat diri kita memanglah terpakai. Tapi jangan cuba untuk memperluaskan hukum hakam, larangan-larangan Islam itu ke ruang awam. Ini terbalik, tuan-tuan. Inilah sebab itulah biarlah agama-agama ini, hal agama kepada ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya juga kena pilih-pilih juga. Ini kembali kepada soalan yang pertama tadi. Sebab ada juga yang ustaz, yang bekas mufti dan sebagainya, yang walaupun imej agama tapi sering selalu membawa pandangan-pandangan yang bercanggah dengan majoriti ulama-ulama lain, yang akhirnya menyuruhkan dalam parti baik, di luar parti baik. Sepatutnya, ini mesej saya tak akhir pengusi, sepatutnya tak kira lah parti apa, tuan-tuan. Ini Malaysia, ini negara kita. Buat apa kita nak malu-malu, nak mempertahankan agama kita? Sepatutnya mana-mana pemimpin Islam yang ada suara dalam parti, luar parti, tokoh-tokoh agama tanpa mengira aliran, apabila timbul isu-isu yang berkaitan dengan Islam, maka kita harus bercakap dalam satu suara, satu nada kepada orang lain, kepada bukan Islam. Kita harus hantarkan mesej yang tegas dan jelas kepada orang bukan Islam bahawa bab lain mungkin kita boleh bersama, kita lawan orang Islam lain. Tapi kalau bab agama, sorry, bab agama kami sama. Bab agama, UMNO, PAS, pemimpin Islam dan parti keadilan di luar parti, bab agama kita satu suara, kita pertahan. Jangan cuba-cuba minta kami berganjal. Tapi ini yang tak terjadi. Maka umat Islam jelik mata, tengok siapa yang tegas dan jelas mesejnya, pokok. Siapa yang asyik berkompromi, maka ini membayangkan bahawa mereka tidak layak untuk bercakap bagi pihak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semua orang cakap 2 kali kalau saya tak bagi kepada YB dan Tujuh, tak akhir lagi untuk rumuskan keseluruhan ini tak bergerak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Sadaqallahu azim. Al-Baqarah 120. Amaran Allah. Jangan kata Allah tak bagi amaran. Wahai umat Islam, kamu akan tengok Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian ini, walang tardo, takkan reda dengan kamu, takkan suka dengan kamu, takkan setuju dengan kamu sampai bila-bila, selagi kamu tidak millatahum, ikut cara mereka. Apa yang berlaku di gereja Tabernacle Full Gospel USK 3 November lepas, bila mana mereka berjaya membariskan balaji-balaji barwa-barwa
itu membenarkan ayat Allah. Saya masih ingat lagi pesanan Raja Perancis, Panglima Perang Salib, apabila dia tumbang tewas kepada tentera Islam di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun dia punya ketumbukan yang besar, gerombolannya ramai, gabungan Portugal, Belgium, Britain, Belanda dan banyak lagi negara termasuk Perancis bergabung, berkubu di Jerusalem dengan kelengkapan yang hebat, berdepan dengan tentera Sultan Salahuddin yang berjalan kaki daripada Damsyik menuju Jerusalem. Dalam keadaan itu, tentera salib tewas. Dan dia tanya soalan, bagaimana mungkin kita boleh tewas? Sedangkan kita ramai, kelengkapan kita hebat, tentera Islam sedikit, datang daripada jauh, berjalan kaki. Bagaimana kita boleh tewas? Dia bagi jawapan. Jawapan itu relevan hari ini. Dia kata sebenarnya kita silap memerangi tentera Islam dengan senjata. Kita silap memerangi tentera Islam dengan kekuatan tenaga. Kerana kata dia, kekuatan Islam bukan pada tentera, kekuatan Islam bukan pada tenaga, kekuatan Islam letaknya pada akidah mereka. Kerana akidah itulah yang merangsangkan mereka untuk berperang dengan kita. Kerana orang Islam, kata Panglima ini, orang Islam berperang untuk mati, kita berperang untuk hidup. Itu beza dia. Sebab itu tentera Islam walaupun tidak ada senjata, hanya dengan kayu dia akan kejar kita. Kerana dia nak mati syahid, dia nak jumpa Tuhan dia dengan akidah yang dia bawa. Kita akan lari. Jadi kata dia, kita ubah strategi. Kita serang Islam dengan ideologi. Kita serang Islam dengan izam. Kita ragukan mereka terhadap punca kekuatan akidah mereka. Mana datang punca kekuatan akidah mereka? Al-Quran. Ragukan mereka, jauhkan mereka daripada Al-Quran. Kalau kita berjaya buat begitu, nescaya satu hari nanti tanpa angkat senjata, kita jentik saja, mereka akan tumbang. Dan mereka berjaya, tuan-tuan. Ucapan itu dibuat oleh Panglima Tentera Salib pada abad ke-13. 300 tahun berperang dengan tentera Islam, mereka tewas tumbang. Tetapi setelah melaksanakan agenda yang mereka panggil agenda 3G, Gospel, Gold and Glory. Dengan agenda itu, tak sampai 100 tahun, mereka berjaya menumbangkan kerajaan Islam Andalusia. Dan selepas itu, apabila kerajaan Islam Andalusia tumbang kerana itu, ideologi yang telah diracunkan, Quran yang telah diragukan, khalifah yang dijauhkan daripada umat, tak sampai 100 tahun pada 1492, mereka berjaya menumbangkan kerajaan Islam Andalusia. Tak sampai berapa tahun, kerajaan Islam Melaka tumbang, kerajaan Islam di Patani tumbang, kerajaan Islam Zulu tumbang, dan banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam termasuk di Goa, India tumbang apabila tumbang kerajaan Islam Andalusia. Tak sampai 100 tahun. Agenda itu sekarang mereka bawa. Dan kata Panglima ini, apa yang perlu kita buat ialah kita lahirkan di kalangan mereka sendiri orang-orang kita yang akan bawa agenda kita. Satu hari nanti, kata dia, seperti kata Syekh Muhammad Qutb, dia menyatakan sangat malam apabila penjajah kulit merah sudah balik, penjajah kulit coklat dia tinggal. Apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan? Mereka sudah balik, tetapi mereka main untuk dalam. Daripada jauh mereka main tarik. Sebab mereka sudah ada balaci-balaci baruah di kalangan kita yang bersedia membawa agenda mereka.
Sebab itu tuan-tuan, kita orang Melayu tak ada pilihan lain. Survival, kesinambungan orang Melayu bukan terletak kepada kuasa kita, bukan terletak kepada ekonomi kita, tetapi pada akidah kita. Selagi kita orang Melayu bertetap beragama Islam, selagi itulah kita akan berjaya dan kita akan survive apa juga yang datang. Sebab itu mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kekuatan kita itu. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk merosakkan akidah kita itu. Malah mereka sudah berjaya menembusi di kalangan kita yang hari ini dah terpampang depan kita menjadi balaci-balaci mereka. Tetapi kita nak beri kenyataan kepada mereka, walaupun kamu percaya, walaupun kamu telah dapat menembusi segelintir orang Melayu yang bersedia melacurkan bangsa agama dia, kamu kena ingat bahawa dalam keadaan kami dikatakan lemah, dalam keadaan kami dikatakan kucar kacir, dalam keadaan kami dikatakan berpecah. Saya nak bilang balik apa kata Dr. Yusri tadi. Kami mungkin lemah dari segi ekonomi, kami mungkin lemah dari segi perniagaan, kami